kata thank you. Seterusnya istimewa buat ayahanda Ustaz Fahrul. Bintang gugur dunia pun kiamat, Ustaz Fahrul salam hormat. Dan paling istimewa buat ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, baby-baby, salam sebarkan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa yang istimewa juga para VIP yang mulia di mata kita. Moga mulia juga di mata pencipta, Dr. Liza dan barisan seangkatannya. AJK yang berusaha keras pun saya tak lupakan. Moga Allah balas di dunia dan juga di akhirat. Baik, apa khabar semua? Ceria pagi ni? Sudah makan? Hadirin hadirat yang saya muliakan, siapa kat sini nak kongsikan dengan saya kekuatan apa yang kalian nak bawa balik dengan kalian menghadiri Convention Cinta Dambaan Syurga? Ada nak kongsi? Nanti saya hadiahkan buku terbaru saya, Aku Ada Wali. Cepat, siapa nak kongsi? Azim. Nak bawa balik apa ni? Datang sini nak capai apa? Datang cinta. Silakan. Ada 5 saat dari sekarang. Azim. 5, 4, 3, 2, silakan. Okey. Saya dok. Waalaikumsalam. Yes. Arti cinta sebenar, kebahagiaan yang sebenar, makan yang sebenar. Subhanallah, dia nak rasa dan nak sebarkan arti cinta yang sebenar. Subhanallah. Boleh bagi tepukan untuk ukti kita yang berani. Hadirin hadirat yang saya muliakan, ya. Memang tajuk ini sangat penting. Convention begini sangat penting. Ada orang dalam masyarakat benda-benda macam ala cinta, makan ke minum ke, benda-benda fitrah begini, dia kata kita tahu sendiri kot, ya fitrah, ya. Tapi apa yang berlaku, cuba tengok pada makan dan minum. Bila fitrah itu tak diberikan penjelasan, tak diuruskan dengan sebetul-betulnya, dia akan timbul penyakit, betul? Kan ada penyakit darah tinggi lah, kencing manis, gout. Semua tu penyakit-penyakit sebab salah urus fitrah makan. Ya? Selain ia adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gout misalnya sebab makan banyak sangat seafood, daging ke kacang. Bila ia banyak sangat, ya, maka akan timbul penyakit gout. Begitu juga dalam rumah tangga, hadirin hadirat. Siapa yang bernikah tak nak bahagia? Semua orang ketika dia bernikah, dia nak bahagia, bercita-cita untuk bahagia. Tapi bila tak ada mungkin penjelasan yang betul, tak diuruskan secara betul, tak dirawat bila ia sakit cinta itu, maka timbullah macam-macam penyakit dalam rumah tangga. Betul? Ibu-ibu, ayah-ayah kat sini lebih berpengetahuan luas dari saya. Ya? Kita tengok dalam masyarakat kita, ya Allah, macam-macam jenis. Adanya kecurangan, adanya pengkhianatan, adanya pukul-memukul, penderaan, emosi dan juga fizikal, keganasan, tak mentarbiah dengan baik. Itu pun keganasan. Ya? Itu pun kezaliman. Apa lagi? Banyak lagi. Sebab tak semua kita boleh sebut fitrah yang kita boleh tahu sendiri. Ada benda yang memang kita kena belajar, kena tahu cara untuk membuat pilihan dan pengurusan terhadap perkara itu. Dan inilah Allah dah bentangkan untuk kita satu medium pada hari ini untuk kita sama-sama kenal dengan hati, menjiwai dan mohon sungguh daripada Allah Subhanahu
supaya kita balik melangkah nanti, kita ada kemampuan untuk lakukan sesuatu. Hadirin hadirat yang saya muliakan, saya merayu pada hati saya, pada hati kalian, kita buka minda, buka jiwa, dialog sungguh-sungguh dengan Allah. Jangan kita remeh-remehkan topik cinta. Jangan kita remeh-remehkan pengisian yang kita rasa alah selalu dah dengar dah. Adakah kita dah amal? Tazkirah itu maksudnya berulang-ulang, kena selalu dengar supaya dia cas balik. Macam handphone kita kan, selalu kena jumpa dengan charger dia selalu. Ya, setiap kali nak habis bateri, jumpa charger. Kita pun gitu, kena jumpa balik dengan tazkirah, pengisian, supaya terisi balik, kuat balik kita untuk beramal. Hadirin hadirat yang saya muliakan, mulai hari ini kita nak pasang satu cita-cita. Siapa yang belum nikah, kita nak pasang kekuatan untuk mencegah sebelum merawat. Sebelum timbul banyak-banyak penyakit nanti dalam rumah tangga, kita nak ambil ilmu cinta yang sebenarnya. Kita nak cegah apa-apa yang boleh mendatangkan penyakit nanti dalam rumah tangga. Dan bagi yang sudah pun bernikah, beranak pinak, bercucu cicit, kita nak ada kekuatan untuk merawat apa-apa penyakit yang timbul. Tak kisahlah dulu kita lupa untuk cegah. Kita masuk ke satu alam penuh dengan penyakit, kesusahan, kepayahan. Tapi kesungguhan kita untuk mengubah itu Allah nilai. Dan siapa yang balik jumpa Allah nanti, ya, orang ni mungkin dia cegah dulu, hebatlah persiapan sebelum nikah. Tapi bila dah nikah, dia tiada pula penjagaan. Ada penyakit dia biar. Ya? Lepas tu membarah. Maka tak semestinya orang yang mencegah tu lebih baik. Ya? Dia kena semaksimum mungkin. Kalau kita belum, kita cuba cegah dulu. Kita dah lepas, tak apa. Kita lupa mencegah mungkin, tapi kita tak boleh membunuh potensi hari ini untuk mengubat. Yang penting kita balik jumpa Allah nanti, kita diiktiraf takwanya. Hati kita ni Allah pandang sebagai qalbun yang salim, hati yang sejahtera, hati yang berserah diri kepada Allah. Itu matlamat akhir kita. Boleh ke? InsyaAllah. Pasang cita-cita, pasang impian. Tanpa impian, kita tak ada kekuatan untuk menggerakkan usaha. Tadi saya seronok betul dengan Ustaz Fahrul punya pengisian. Dekatkan balik cita-cita kita tu pada cinta yang maha agung, cinta Allah. Sebab memang itulah sumber ketenangan yang sebenar. Hadirin hadirat yang saya muliakan, ya, tanpa Allah, kita pergilah jauh mana sekalipun, kita tak akan jumpa kebahagiaan yang hakiki. Kejernihan wajahmu sempurna pada pandanganku, kau kira. Dah ada anak juga, dah tentu dia nak ada cucu nanti, betul? Tak pernah habis kan? Semua ini tujuan ke keperluan? Tujuan ke keperluan kita? Yes. Orang yang belum nikah nak ada suami, nak ada isteri. Itu adalah keperluan dia untuk lebih nanti dapat pandangan Allah. Maka bagaimana kalau dia tak kenal tujuan dia Allah tadi? Ya, dia akan cuba dapatkan keperluan itu secara salah, secara fitnah. Faham? Oh, okay, saya bagi contoh mudah sikit. Makan minum kita keperluan, betul? Orang yang dia rasa makan minum itulah tujuan hidup dia, dia tak kenal tujuan sebenar itu Allah. Sebab tu ada yang sanggup mencuri. Ya? Sebab tu dia sanggup nak tambahkan kekayaan dia secara ambil riba. Kat sini ada yang suka mencuri. Kenapa selalu dekat Malaysia kita dengar laporan, ya? Kalau handphone hilang, confirm tak jumpa lagi lah. Bahkan ada satu ciri untuk kenal negara maju, dia buat test. Ya, dia akan letakkan 100 handphone kat kawasan tertentu. Dia tengok masyarakat dia ambil handphone tu. Test tu bila buat kat Malaysia, tahu tak berapa handphone yang tinggal daripada 100?
Kenapa? Tak ada. Bukan 1, 2, 3, kosong. Ya. Allahu Akbar. Ya, sebab tak kenal tujuan tadi. Na'udzubillah min zalik. Allah bagi tahu kita, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah ni memang akan uji kita. Minal ju', ya, daripada lapar. Minal khawfi wal ju', daripada takut dan juga lapar. Wa naqsin minas samarat, dan kita akan mungkin kurang buah-buahan, kurang makanan kita. Wal anfusi wal amwal wal anfus, ya, kita akan kurang harta, kurang jiwa, ya. Kurang jiwa tu apa? Kita mungkin rasa macam kurang je diri aku ni, ya. Aku rasa macam aku ni tak best je, ya. Kita akan kurang wanaksi minal amwal wal anfusi was samarat. Surah Al-Baqarah ayat 155. Kadang-kadang bertukar-tukar, ya. Kita akan rasa kurang sebahagian daripada benda-benda jiwa ni, benda-benda makanan-makanan ni, keperluan-keperluan asasi ni, oleh pelbagai faktor yang datang, ya. Contoh apa? Macam-macam lah kita tengok, ada bencana, ada tsunami, ada banjir dekat Kemaman baru ni kan. Semua tu adalah ujian-ujian. Kalau kita kenal tujuan, kita tak akan biarkan keperluan tadi hilang sekejap. Kita pun pergi buang sekali tujuan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, kita tak akan tenang, kita tak akan bahagia sesungguhnya bila tak betul-betul jelas antara tujuan dan juga keperluan. Itu sesuatu yang kita nak kena clearkan sungguh-sungguh dulu. Baik, tajuk yang diberikan kepada saya, Allah panjang betul katimah dia, ya. Sebab benda tu kena clear baru boleh masuk ke tajuk, ya. Buka buku antara fitrah dan juga fitnah. Muka buku ni sebahagian je daripada medium ataupun pengurusan cinta yang orang guna. Mungkin untuk cari jodoh, mungkin untuk berkenal-kenalan, mungkin untuk itu ini kan. Dia boleh bawa manfaat dan juga mudarat dia, bergantung kepada fikrah tadi. Kenal tak kenal cinta alat dan matlamat, kenal tak kenal mana fitrah, mana fitnah, kenal tak kenal mana tujuan, mana keperluan. Kalau kenal clear yang tu, ya, insya-Allah muka buku akan jadi satu perkara yang bermanfaat, bukan mudarat. Siapa ada Facebook kat sini, angkat tangan. Azim. Tinggi sikit. Azim. Saya pun ada, ya. Siapa ada Facebook angkat tangan, macam malu je nak angkat. Macam dosa je Facebook. Tak dosa, ya. Baik, hadirin hadirat yang saya muliakan, kita teruskan. Bila kita main Facebook, ya, remaja-remaja hari ini, dia cepat sikit dapat jumpa orang tu, orang ni, kenal orang tu, orang ni. Bahkan jumpa balik kawan-kawan lama dulu, kawan sekolah dulu mudah sikit sebab adanya Facebook, betul? Bila main Facebook, tiba-tiba terpegunlah kepada seorang jejaka ni, ya, yang suka letak ayat yang baik-baik, hadis yang baik-baik. Itu fitrah ke fitnah? Fitrah. Normal tu. Rasa berdebar-debar je tengok, ya, gambar terbaru dia. Kesaban putih. Ya, ataupun pencapaian dia mungkin, ya. Kita tengok, subhanallah, kita rasa gitu kan. Fitrah. Bagaimana dia boleh bertukar menjadi fitnah? Bila kita sangat kagumkan kepada makhluk, kita lupa kepada Khaliq, kita pun boleh start lah nak ngorat dia, ya, nak chatting benda-benda tak penting, nak hantar private message yang tak menjurus kepada urusan. Kalau urusan tak mengapa, sebab ada khilaf ulama bincang tentang asal, ya, muamalat, ikhtilat antara lelaki dan perempuan. Kalau pendapat Syekh Al-Qaradawi, asal perhubungan laki perempuan ni, dia kata sebenarnya mubah. Dia jadi haram bila kondisinya begini-begini. Ada yang kata asal hubungannya haram, tapi dia jadi mubah bila begini-begini. Kita tengok penerangan tu sebenarnya tak ada beza pun, tak ada hilau pun antara penerangan mereka tu,
Ya. Maka kita banyak urusan hari ini. Kita guna Facebook mungkin untuk bisnes, mungkin untuk perbincangan ilmiah. Semua ni berlaku sejak zaman Nabi lagi. Seorang wanita dia berdebat dengan seorang lelaki, kumpulan lelaki tentang Nabi. Ya, pada hari Arafah Nabi pergi haji, Nabi puasa ke tak puasa? Sebab Nabi suruh orang yang tak pergi haji tu puasa kan. Nabi sendiri yang pergi haji tu puasa ke tak puasa? Ya, dia duduk berdebat secara ilmiah begitu. Ini lelaki perempuan berlaku sejak zaman Nabi lagi. Ya, perbincangan ilmiah tak apa, dibolehkan. Bagus, bermanfaat. Ya, boleh guna Facebook untuk tujuan tu. Lagipun dia ramai-ramai kan. Dia dalam bentuk yang umum begitu, maka dia masih ada manfaatnya di situ. Hadirin hadirat yang saya muliakan, ya, cinta fitrah tadi yang terkagum, terminat, tersyok, macam kita puasa, tiba-tiba dia ingat nak makan. Dosa tak dia ingat nak makan? Tak dosa. Tapi bila kita pergi dekat dengan makanan, ya, kita pun hidu-hidu makanan tu, kita ambil air, kita main sedut-sedut straw, ya, kan nak minum puasa kan, saja main. Itu mendekati kan. Dah lambat lagi nak buka puasa, dia baru pukul 10 pagi. Ya, duk main dengan makanan. Itu bahaya. Macam fitrah tadi, dia ingat nak makan, okey. Tapi bila mendekat awal-awal, itu jadi KO. Ya. Kalian semua ni, adik kecil ni, umur berapa ni? Pakai spek dengan pakai kopiah ni. Nak nikah umur berapa? Ada dalam perancangan tak? Ada dik, ada. 15? 20? Cuba tunjuk dengan tangan, isyarat sikit. Sporting sikit. Orang lelaki kena berani, pemimpin. Okey, berapa? Cepat. You can do it, dik. Baris kedua, yes. Okey lah. Tunjukkan tangan, agak-agak. Tak, ini impi aja, tak mesti jadi. Okey, dia tunjuk 4 tadi. Tak tahu dia gatal kat pipi dia kan? Macam 4. 24 kot. 24. Okey. Sekarang umur adik berapa? Umur sekarang 23? 13? Okey. Umur 13. Dia impian je dia nak nikah umur 24. Ya. 11 tahun lagi. 24 tolak 13 berapa ya? 11 tahun lagi. 11 tahun lagi nak nikah. Ya, tapi awal-awal lagi duk norat. Awak ni nampak cun lah dengan tudung pink. Ya, hantar WhatsApp dekat si gadis. Bukan dia lah, dia nampak muka soleh bercahaya kan. Ya, kemungkinan kawan dia. Ya. Jadi bila dia dekat awal-awal dan dia tahu halangan untuk nikah tu banyak lagi, mak ayah, pelajaran, prioriti dia, persiapan diri dia masih tak mantap lagi, ya, keuangan dan sebagainya. Ini jadi bahaya ni. Chatting-chatting, lepas tu mestilah rasa nak meeting, lepas tu ya, sebelum meeting dating dulu ya. Chatting-chatting, lepas tu nak dating kan, nak buat date. Lepas tu meeting, lepas tu Flirting. bunting, ni kita takut. Ini dialog Shumaila dalam Aku Ada Wali. Saksikan Selasa ini 10 malam di Al Hijrah. Hadirin hadirat yang saya muliakan, ya. Maka fitnah itu berlaku bila kita berurusan tadi tanpa keperluan. Ya, kita chatting-chatting tadi tanpa tujuan yang jelas. Ya, kita tak boleh nak dialog dengan Allah. Kita bentang dekat Allah, kita tak tahu Allah pandang apa. Hati rasa resah. Ustaz baru cakap tadi kan, dosa tu benda yang hati kita rasa tak nak orang tahu. Resahnya benda ni kalau orang tahu ke kan. Gitulah ibarat kata. Nak beri masa lah. Baik, hadirin hadirat yang saya muliakan, jadi kita nak ubah dimensi kita. Ya, kita nak ubah balik dimensi kita. Yes, Allah bagi semua orang nikah, ya, tapi jalannya itu mestilah bermaruah. Ada step dia, ada caranya yang terhormat. Ya, bila kita tahu step ini, kita jelas dan kita buat perancangan yang tersusun, insya-Allah kita akan lebih untuk capai apa yang kita hajatkan itu secara high class, secara kenal pencipta, kenal tujuan, kenal matlamatnya. Baru-baru ni tersebar dekat internet
seorang syahid dekat Mesir, pelajar perubatan. Ada tengok? Subhanallah, hidupnya cemburu saya tengok. Dia buat susunan hidup itu seminggu. Untuk seminggu 78 jam untuk aktiviti intelektual. Belajar, berbincang, munakasyah, tengok YouTube benda-benda bermanfaat 78 jam. Untuk ibadah ditetapkan 23 jam. Seterusnya dia ada lagi untuk riyadhah dia, untuk halaqah ilmiah dia, untuk hadiri liqat-liqat sulasa, bertemu orang-orang soleh, semua ada dalam perancangan dia. Ziarah sanak saudara, rakan tahunan untuk buat dakwah, semua ada. Ya Allah, ya Rabbi, ya Fattahu, ya Alim. Tidur dia 5 jam saja sehari. Dia plan betul-betul. Padahal pelajar perubatan, sempat lagi untuk kerja. Dia bekerja, dia ada waktu kerja dia. Subhanallah, subhanallah. Lepas tu Allah pilih pemuda ini, tak sempat grad, baru tahun 5, kosmetik, Allah panggil dia sebagai syahid. Bukan cacalan orang yang Allah pilih sebagai syahid. Kita nak ginilah, kita sebelum lalui apa-apa dalam hidup kita berperancangan. Tunjuk pada Allah, aku ni seorang yang tingkatkan diri, orang yang plan, orang yang sungguh-sungguh. Bila begitu Allah bantu kita, insya-Allah. Kita akan bincangkan lanjut nanti kalau sempat, tentang bagaimana para sahabat Nabi SAW sendiri tawarkan cinta, uruskan cinta tu bagaimana bila dia ada berkenan dekat orang berlainan jantina. Dan banyak lagi yang kita nak bincang nanti, insya-Allah. Kita jumpa lagi dalam forum kita. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terpilih